Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sidang penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah berada di bulan Ramadan, hari yang ke-12. Kita sama-sama menjalani ibadah puasa pada bulan Ramadan yang mubarak ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah, firman Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita dengar, selalu kita baca berkaitan dengan puasa ini, iaitu dalil kewajipan pensyariatan berpuasa disebut dalam ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas umat-umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Semoga, mudah-mudahan kamu beroleh ketakwaan. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin yang dirahmati Allah, seperti mana yang kita sedia maklum, matlamat ibadah puasa pada bulan Ramadan ini akhirnya adalah untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk memburu ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sana telah dinyatakan beberapa amalan yang boleh kita laksanakan ke arah mencapai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ustaz kita, guru-guru kita telah menceritakan tentang amalan-amalan yang boleh kita laksanakan sepanjang bulan Ramadan ini untuk mencapai, untuk memburu ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antaranya adalah seperti kita menunaikan solat fardu itu semestinya. Kemudian pada bulan Ramadan ini, seperti mana yang kita sudah maklum, kita ada solat sunat tarawih. Kemudian solat sunat witir, walaupun pada malam-malam biasa sebelum ini kita melaksanakan solat sunat witir ini selepas kita melaksanakan solat tahajud. Tetapi pada bulan Ramadan ini, solat witir ini kebanyakannya dilakukan oleh kita selepas selesai kita menunaikan solat sunat tarawih. Kemudian amalan solat-solat sunat yang lain kita boleh laksanakan pada bulan Ramadan ini. Selain daripada itu, antara amalan lain yang kita boleh laksanakan pada bulan Ramadan ini yang sangat-sangat dituntut ialah menyediakan juadah berbuka puasa. Kita buat untuk diri kita, untuk keluarga kita, kemudian kita buat lebih, kita sedekahkan kepada kejenjiran kita. Kemudian apa lagi? Memperbanyakkan sedekah, memperbanyakkan bacaan Al-Quran, dan lain-lain lagi amal ibadah yang boleh membawa kepada kita mencari ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cumanya pada kali ini saya ingin mengajak diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita nak melihat setiap amalan kita itu dari sudut dua perkara, iaitu pertamanya adalah dari sudut kualiti dan yang keduanya adalah dari sudut kuantiti. Kita mengambil peluang kita berada di bulan yang penuh barakah ini, untuk kita memastikan, untuk kita meningkatkan tahap kualiti ibadah kita. Kualiti ibadah kita menentukan sama ada ibadah kita itu diterima ataupun tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita kena meningkatkan kualiti solat wajib kita sudah semestinya.
Kemudian pada masa yang sama, kan, selain daripada kita meningkatkan kualiti ibadah solat wajib ataupun ibadah wajib kita serta ibadah sunat kita, di bulan Ramadan ini juga kita dituntut untuk kita meningkatkan kuantiti ibadah kita. Mungkin pada sebelum bulan Ramadan, kan, solat-solat sunat kita tidak banyak yang kita lakukan. Tapi bila masuk bulan Ramadan ini, kita kena sama-sama mengambil peluang. Saya mengingatkan diri saya dan juga tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Sama-samalah kita meningkatkan kuantiti ibadah solat sunat kita. Kalau sebelum ini kita buat 2 rakaat, mungkin pada bulan Ramadan kita lebih lagi, kita buat 4, kita buat 6 pada solat sunat yang dibenarkan. Jadi kita kena jaga kualiti dan juga kuantiti ibadah kita. Kuantiti ibadah kita khususnya berkaitan dengan ibadah-ibadah fardu dan juga ibadah-ibadah sunat, solat-solat fardu dan juga solat-solat sunat. Jadi mudah-mudahan apabila kita meningkatkan kualiti dari segi bacaan, dari segi kekhusyukan niat kita, insya-Allah segala solat-solat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal soleh, dan kita mengharapkan ianya dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini termasuk dalam kumpulan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sekadar itu dulu untuk kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.